محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini alhamdulillah dapat sekali lagi kita bertemu dalam ruangan maya ini dan majlis ilmu yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita ketenangan, melapangkan dada kita untuk kita menerima ilmu ini dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaAllah pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dan pada pagi ini kita akan membicarakan satu topik iaitu berkaitan dengan perkara atau amalan yang dapat meringankan penderitaan kita di hari kiamat kelak berdasarkan hadis daripada Nabi SAW. Sebagaimana telah kita sebutkan pada minggu sebelum ini, pertemuan minggu sebelum ini, iaitu bila mana kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak. Dibangkitkan keadaan yang kita tanpa ada pakaian. Semua berjalan menuju ke mahsyar dan ketika itulah kita berada di satu lapangan yang sangat-sangat luas. Lapangan yang tak ada pokok kayu. Dataran yang tak ada gunung ganang. Keluasan yang tak ada jurang-jurang untuk kita melindung. Semua dalam keadaan yang cukup lapang. Dan pada itu digambarkan matahari hanyalah sekadar 1 kilometer lebih saja atas kepala kita ataupun lebih kurang dalam 1 batu lebih di atas kepala kita. Menggambarkan bahawa kedudukan di situ sangat-sangat panas. Sangat-sangat berasak-rasak dengan manusia. Keseluruhan manusia berkumpul daripada Nabi Adam AS sampailah kepada penghujung manusia yang dicabut nyawa oleh para malaikat. Kemudian, bila mana berada di situ, maka kita akan diperlihatkan dengan mereka yang berpeluh daripada buku lali. Mereka berpeluh itu sehingga sampai ke lutut, sampai ke paha, ke dada dan akhirnya sampai ke kepala. Itu keadaan manusia yang telah digambarkan, yang telah kita bicarakan pada minggu sebelum ini. Kemudian kita nak bicarakan pula pada hari ini, apakah amalan-amalan yang boleh kita diringankan bebanan dan penderitaan kita pada hari kiamat. Antaranya bagaimana kita nak merasa lebih selesa daripada keadaan sebagaimana yang digambarkan berpeluh itu, bagaimana penderitaan, sebagaimana kepanasan berada di pada mahsyar itu. Itulah berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita akan bicarakan nanti insya-Allah. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa 'an muslimin qurbatan min qurabid dunya, naffasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Ini hadis pertama yang Nabi beritahu, iaitu sesiapa meringankan salah satu kesusahan atau kesedihan saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu kesukaran atau kesedihan di akhirat. Saya ulang, sesiapa yang meringankan salah satu kesusahan atau kesedihan saudaranya sesama muslim di dunia, maka Allah akan meringankan salah satu kesusahan atau kesedihan di akhirat. Hadis riwayat Muslim daripada Abu Hurairah. Hadis menggambarkan bahawa kalau atas dunia ini, kita selalu menolong orang. Kita membantu orang lain daripada kesusahan, daripada kesedihan. Bantu ni bukan kita nampak bantu secara keuangan sahaja. Ni kita dengan bantu, kita nak hulur bantuan kepada orang fakir. Saya tak. Bantuan ni secara umum yang beritahu, iaitu mungkin dari sudut nasihat, dari sudut beri pandangan, membantu menyelesaikan masalah-masalah. Mungkin kita jumpa tu orang dah kaya. Orang dah senang. Cuma dia ni meminta bantuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah dia. Yang dia tidak arif tentang masalah tersebut. Jadi kita menyelesaikan masalah tersebut, itu salah satu keadaan yang mana Allah akan meringankan beban kita di hari akhirat kelak. Kadang-kadang tuan-tuan dan perempuan sekalian, Allah ini nak memulakan kita, Allah datangkan sesuatu perkara yang kita tak tahu kenapa Allah pilih kita. Kenapa Allah pilih kita? Contohlah kita berada dalam satu komuniti kita lah. Berada di taman kita. Tiba-tiba ada seorang datang jumpa kita. Jumpa kita, Assalamualaikum puan, saya nak minta pertolongan sikit, boleh ke? Pertolongan apa tu? Saya ada masalah ni, tapi saya tak tahu nak luahkan kepada siapa. Jadi kita terlintas. Kenapa aku pula yang nak dijadikan tempat meluah perasaan? Kenapa tak jumpa Tok Imam? Kenapa tak jumpa bini Tok Imam ke? Kenapa tak jumpa orang sini? Kenapa jumpa aku? Kerana Allah pilih kita untuk menaikkan darjat kita. Allah pilih kita kerana nak meningkatkan keimanan kita. Allah pilih kita tersebut bukan saja-saja. Sebab Allah nak bantu kita di mana? Di akhirat kelak.
maka dengan bantuan kita berikan kepada orang yang datang jumpa kita itu, maka sebab itulah Allah akan ringankan penderitaan kita di akhirat nanti. Kita tak pasti. Kadang-kadang tiba-tiba dalam banyak-banyak kenderaan, kita duduk naik kenderaan tu, kita berhenti sekejap tepi jalan. Tiba-tiba ada orang datang. Kata, Assalamualaikum, cik, saya minta tolong sikit. Tolong apa tu nak? Saya ni nak ada jual barang sikit ni, tapi saya tak tahulah nak minta tolong siapa-siapa. Boleh tak cik ambil barang saya ni? Saya nak buat bekas sikit lah. Daripada ramai-ramai tu, dia datang minta tolong kita. Maka Allah, bukan dia saja tu, Allah telah takdirkan dia datang untuk kita. Maka kita ni, Allah nak uji kita tersebut, maka kita belilah barang dia dengan tak seberapa nilai tersebut. Kita mudahkan urusan orang, Allah akan mudahkan urusan kita. Itu hadis yang pertama sekali Nabi berkata kepada kita, iaitu bila mana kita meringankan salah satu daripada kesusahan atau kesedihan saudaranya, maka Allah akan mudahkan urusan kita di akhirat kelak. Ini satu kisah lah. Kadang-kadang kita ni, ramai-ramai manusia ni, tiba-tiba ada orang dia call kita. Tengok siapalah nombor ni tak kenal. Tapi call kata, Assalamualaikum, Puan atau Hajah, Haji, saya nak tanya sikit lah. Saya ni ada kesulitan sikit ni. Saya tak faham sangat lah bab Quran ni. Boleh tak terangkan sikit berkaitan ni hukum tajwid ni? Kita pun terlintas kenapa sampai nak tanya aku, sampai call dan sebagainya. Sedangkan ramai lagi orang yang arif. Sebab Allah telah takdirkan begitu. Jadi bila mana siapa-siapa saya lah. Telefon saya sendiri ke, telefon ibu ayah sendiri ke, ataupun apa-apa saya persoalan, kita insya-Allah kita cuba jawab dengan yang paling pandai. Sebab itu takdir Allah kepada kita. Allah nak mudahkan urusan di akhirat kelak, Allah datangkan sesuatu dan Allah pemudahkan urusan kita nanti. Itu perkara pertama. Baik, insya-Allah. Baik, kemudian Abdurrahman bin Samurah menceritakan bahawa ketika mereka sedang berada di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba datang Rasulullah SAW dan bersabda, aku melihat beberapa kejadian yang menghairankan semalam. Pertama sekali dibagi tahu, aku melihat umatku didatangi malaikat maut untuk mencabut rohnya. Namun apabila malaikat akan mencabut rohnya, tiba-tiba datang amalan kebaikan orang itu kepada ibu bapanya untuk membelanya, sehingga malaikat itu tidak jadi mencabut nyawanya. Nak gambarkan. Ini wallahu alam, tapi takdir Allah begitu. Ditakdirkan bahawa dia ni akan meninggal waktu-waktu sekian-sekian. Malaikat maut dah nak cabut nyawa ni. Tiba-tiba tak jadi. Sebabkan apa? Sebabkan ada amalan dia, tadi amalan tu menggunakan meringankan beban orang lain. Ini pertama sekali ni dalam hadis yang lain, iaitu Nabi bagi tahu, iaitu amalan berbuat baik kepada ibu bapa dia tu. Jadi bila mana dia buat baik kepada ibu bapa dia tu, maka dipermudahkan, dienjak sedikit waktu kematian itu kerana sebab dia ni menjaga dan membela ibu ayah dia tu. Menjaga dan membela ibu ayah dia tu. Ibu ayah macam kita lah, kita dah jadi ibu, dah jadi ayah, dah ada anak-anak kita kan. Kita menjaga mereka dengan sebaik mungkin dan kita mengharapkan mereka juga akan menjaga kita sebaik mungkin bila mana hari tua kita sampai. Tapi bila mana kita ni melihat kepada situasi yang berlaku di rumah-rumah orang tua, Allah menyedihkan. Menyedihkan sungguh. Saya mendengar satu perkongsian lah daripada asatizah kita berkaitan bagaimana seorang ibu yang mana berada di rumah orang tua. Diletak anak mereka itu meletakkan ibunya di rumah orang tua kerana tak sempat nak menjaga. Sibuk lah, kononnya lah sibuk. Tak sempat nak jaga, tak sempat nak ambil peduli dan sebagainya. Maka bila mana berada di situ, ibu itu sangat-sangat gembira kerana berada dalam kelompok-kelompok mereka-mereka yang ramai, yang satu batch. Semua warga-warga tua, jadi boleh berkongsi, seronok. Dan satu ketika, masa dia itu dah lama sangat dia rindu kepada anaknya. Rindu kepada anaknya, kata bila anaknya dah datang dan sebagainya. Dan bila mana pihak pejabat hubungi anaknya, kata bila datang tak apa, kami nak datang ambil. Nak datang ambil mak kami nak jaga mak kami pula. Jadi bila mana diberitahu kepada ibu tersebut bahawa anak dah datang ni, nak ambil ni. Seronok lah kata, anak dia ingat kat dia balik, datang ambil dia balik. Jadi seronok sangat.
Jadi bila seronok tersebut, keesokan harinya dikatakan, esok harinya akan diambil mak dia tu, maka si ibu itu berkemas-kemas, digambarkan ambil ni bulan Ramadan ni. Di bulan Ramadan, cerita bulan Ramadan. Nak ambil mak dia itu, dikatakan ambil mak dia, ibu dia itu pada pukul 6 petang. 6 petang. Nak kata semangat si ibu ni, nak gambarkan anak dah tak ambil ni, pukul 6 pagi dah bersiap. Lepas sahur tu dah bersiap, dah berpakaian cantik, berkemas, beg semua dah cantik, susu semua sekali. Angkat beg tak luar, kata tak payahlah cik, biar duduk sini dulu, yang ambil tak apa-apa. Cik tak nak susahkan mak, tak nak susahkan anak-anak, biar cik buat sendiri. Dia berkemas semua sekali, pukul 6 pagi dah tunggu depan pintu pagar. Sedangkan 6 petang baru anak kata nak ambil. Tunggu, sebab rasa senyum panjang. Daripada semalam senyum sebab apa? Anak kata datang nak ambil. Senyuman yang dikatakan itu tak pernah lagi digambarkan oleh Acik tu. Makcik tu senyum kata seceria yang boleh. Pukul 6 pagi dia tunggu. Dia tak ada senyum. Dia tahu bahawa pukul 6 petang lambat lagi, tapi dia rasa seronok. Semangat nak menunggu anak datang ambil. Akhirnya sampai ketika pukul 6 petang. Tunggu-tunggu tak nampak bayang. Tunggu-tunggu tak nampak bayang. Tunggu pukul 6 tak nampak bayang. 6 suku tak nampak kelibat kereta masuk. 6.30 pun tak ada. Pukul 7 malam pun tak ada. Pukul 7.30 akhirnya waktu berbuka puasa. Dipanggillah pihak program panggillah masuk dalam. Masuk dalam, kata buka puasa. Masih tak nak. Tak nak, kata tak apalah, kata Acik dia tunggu anak Acik datang, mungkin lambat kerja jalan ke apa. Tunggu lagi. Pukul 7 tak sampai. Pukul 8 tak sampai. Muka dah bubar dah. Daripada kegembiraan tersebut, kesuraman tu dah ada. Pukul 10 tak sampai. Akhirnya pukul 11 dan 12, Acik tu bangun. Dekat dalam muka yang agak-agak kecewa. Masuk dalam bilik, dia tidur. Dia tidur. Dan akhirnya keesokan harinya, dia meninggal dunia. Tidur si anak, si ibu tersebut dalam keadaan cukup kecewa. Cukup sedih. Disebabkan apa? Anaknya berjanji nak ambil tetapi tidak ambil dan akhirnya meninggal dalam keadaan tidur disebabkan rasa tertekan sungguh-sungguh. Sedih sungguh-sungguh, akhirnya dia meninggal keadaan sedih. Boleh kita bayangkan bagaimana keadaan anaknya nanti tu. Bila mana ibunya meninggal dalam keadaan cukup sedih dengan penganak. Jadi ketika ini Nabi bagi tahu, kalau berbuat baik kepada ibu bapa, balasan cukup besar. Cukup baik di akhirat. Tapi kalau murka, kalau kita buat kemurkaan, tak jaga ibu ayah sebaik mungkin, dan nampak dah balasan tu bagaimana akan diperoleh oleh anak-anak tersebut. Allah. Mudah-mudahan kita jauhkan na'udzubillah min dzalik daripada keadaan itu. Jadi, Nabi bagi tahu kepada kita ni, perkara dalam hadis pertama bagi tahu, buat baik kepada ibu bapa. Insya-Allah, jaminan kita ni terselamat, diringankan penderitaan di hari kiamat, dah ada. Buat baik je. Jangan kita mengut, kata Allah, dah tua-tua ni makin lama makin teruk pangan macam budak-budak. Biasa. Itu perkara yang kita juga akan alami. Kita juga akan alami perkara itu. Jadi, sama-sama kita muhasabah diri. Janganlah kita, kalau masih ada mak, masih ada ayah, jagalah mereka sebaik mungkin. Kalau kita ni jadi ayah, dah jadi ayah, dah tak ada mak, tak ada ayah, kita jadi ayah. Jadi ayah di mak lah, maka kita lah perlu untuk nasihati anak-anak kita tu supaya tidak menjadi kita bimbang kadang-kadang mulut kita ni masin terkeluar perkataan tak sepatutnya, akan berlakulah kepada anak kita tu. Itu perkara yang kita perlu jaga. Baik, itu perkara pertama. Perkara yang kedua, aku lihat seorang umatku telah disediakan azab kubur baginya. Namun tiba-tiba datanglah cahaya dari badannya sehingga dia tidak boleh jadi diazab. Gambaran ini, iaitu bagaimana Quran itu menjaga dirinya. Quran itu menjaga dirinya. Sebagaimana yang kita lihat bahawa Quran bila mana kita baca, bukan setakat bulan Ramadan sajalah kita baca Quran. Alhamdulillah, baca Quran bulan Ramadan, silakanlah nak khatam ke, tetapi biarlah dia ni berterusan selepas Ramadan. Baca Quran, jaga Quran, maka bila kita jaga Quran, maka Quran akan jaga kita dalam kubur. Sebagaimana hadis-hadis yang banyaklah kita jumpa bahawa Quran akan teman kepada kita. Dijadikan sebagai pelindung dalam kubur tu.
Malaikat nak azab kita, jangan, oh sabar, ni sahabat aku, dia jaga aku atas dunia, aku akan jaga dia, teman dia di akhir dalam kubur. Maka ini keadaan yang Nabi bagi tahu kepada kita, jagalah Quran, bacalah Quran. Maka dalam kubur tu Quran dah jaga. Dalam kubur Quran dah jaga, maka bila mana dibangkit nanti, maka Quran juga akan jaga kita. Quran ni bukan setakat dalam atas dunia kita jaga dia, ya, dalam kubur dia akan jaga kita, dan bila dibangkitkan di mahsyar juga, Quran tu akan sentiasa menjaga kita. Maka ingatlah, jangan bacalah Quran. Ikhlaskan niat kita baca Quran tu, sentiasa nak membetulkan bacaan Quran, dan mudah-mudahan juga kita meletakkan satu keadaan, iaitu lepas habis Ramadan ni, aku nak juga sentiasa baca Quran, perbaiki bacaan Quran. InsyaAllah niat kita ada, Allah akan permudahkan urusan kita untuk kita sentiasa mendampingi Quran. Ya, pada penting. Baik. Kemudian, aku lihat seorang umatku didatangi dan digoda oleh syaitan. Namun tiba-tiba datang zikrullah menyelamatkannya daripada godaan tersebut. Tadi, kubur. Kemudian ketika mana malaikat datang nak goda. Nak hasut benda-benda tersebut. Datang zikrullah yang mana yang selalu kita lazimi atas dunia ini, datang menyelamatkan kita daripada godaan tersebut. Zikrullah. Kita duduk berzikir. Ataupun yang kita duduk bicarakan sebelum ni lah. Zaman Dajjal, bila mana Dajjal turun, zikir itu yang akan mengenyangkan kita. Bila mana Dajjal dah boykot, dah pegang semua dunia ini, makanan pun tak ada semua sekali, maka pada ketika itu umat Islam, orang beriman yang sebenarnya akan kenyang dengan zikrullah. Maka zikrullah ni jugalah yang akan menyelamatkan kita daripada godaan syaitan. Zikir. Maka berzikir kita, janganlah nampak zikir tu duduk surau, masjid zikir ramai, tak. Zikir ni ketika mana kita bersendirian. Naik kereta bersendirian, berzikir. Lepas kita duduk kat dapur, kata tengah masak, berzikir. Ya? Ibu-ibu tengah masak sahur, berzikir. Ayah-ayah bangun sebelum menunggu sahur, berzikir. Sebelum berbuka, berzikir. Zikir yang kita perlu laksanakan tiap-tiap masa. Dalam apa-apa jua keadaan. Ni nak balik kampung raya nanti atas kereta. Berzikir. InsyaAllah dengan zikir tersebutlah Allah akan menyelamatkan kita dalam berbagai bentuk. Sebab kita kadang-kadang tengah naik kereta ke atas ke mana-mana lah, tengah nak beli baju raya ke apa nanti kan, hari minggu ni kan. Tiba-tiba beli baju raya tu lama sangat lah nak beratur, bayar. Berzikir dulu, subhanallah. Daripada kita kadang-kadang, bila kita ni berpuasa, Allah akan uji kita dengan kesabaran dan ketahanan kita ni dalam bersabar. Nak marah orang pun ada juga. Tiba-tiba beratur punyalah panjang, elok dia potong queue pula. Oh, asal nak marah. Memang nak marah. Orang depan buat tak tahu je. Jadi ketika itu kita berzikir. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Masya Allah. Zikir apa-apa. Yang penting kita ingat Allah. Ya? Sebab kalau kita tidak ingat Allah, maka ketika itu syaitan akan masuk. Goda kita macam-macam. Nah, perkara ini jugalah yang akan berlaku. Sekiranya kita tak berzikir atas dunia, di akhirat kelak pun, dia akan efek kepada kita. Maka zikrullah akan menyelamatkan kita daripada godaan syaitan. Baik. Kemudian aku lihat seorang umatku didatangi oleh malaikat azab. Namun apabila malaikat tu mengazabnya, tiba-tiba datang amal solatnya untuk membelanya, sehingga malaikat itu tidak jadi mengazabnya. Ketika mana seseorang atas dunia ini, dia solat. Dia solat baik, tapi dalam masa sama dia juga buat perkara-perkara yang tak baiklah. Dia jaga solat sungguh-sungguh. Dan masa sama dia buatlah contohlah mengumpat dan sebagainya. Tapi solat itu dia jaga. Bila mana malaikat datang untuk mengazabnya, tiba-tiba solat itu yang akan membelanya. Sebab tu solat ni jagalah betul-betul. Solatlah betul-betul. Solat ni satu benda yang Allah telah wajibkan kepada kita. Maka sembahlah Allah itu dengan sebaik-baiknya. Kita solatlah sebaik yang mungkin. Bulan Ramadan ini, sekiranya kita masih ingat kita ni ada lagi solat-solat yang kita terlepas zaman dulu kala. Kita tak buat ke, maka qadalah solat tersebut. Nak qada macam mana? Kita pergi solat-solat tarawih tu. Kita ikut imam, kita buat solat qada. Boleh, tak ada masalah. Yang penting kita dapat qada solat kita tu. Kerana solat itu akan membela kita di akhirat kelak. Solat.
Yang penting hari ni, usaha kita macam mana kita nak pastikan kita ni boleh solat keadaan yang baik. Nabi bagi tahu kita, solat itu akan bela kita di akhirat kelak. Okey, baik. Kemudian, aku melihat seorang umatku menjulurkan lidahnya kerana amat haus. Yang setiap kali pergi ke telaga untuk meminum airnya, maka sentiasa dihalang. Namun tiba-tiba datang puasa untuk memberinya minum. Penting. Ya. Di akhirat kelak, kerana tersangat haus, lidah ni akan terjelir-jelir. Kita ni haus sangat, kita ni tak ada sampai haus sangat, kita puasa seharian tak adalah sampai terjelir lidah kan. Oh, penat sungguh lah. Kenapa tu akak dia tu terjelir lidah tu, penatnya puasa ni terjelir lidah ni. Orang kalau dah haus sangat, dia tak boleh cakap lah. Lidah ni terjelir sangat tu, haus kering sangat, sungguh-sungguh. Ya, kalau orang yang contoh macam belajar dekat atau pergi keluar negara kan, dicontohlah puasa bulan musim panas. Dia punya bersahur pukul 4, sahur pukul 4, 4 pagi dah sahur dah. Buka puasa kadang-kadang berbuka tu dekat pukul 8. Tempoh lama bersahur, berpuasa tu. Panas. Okey, tak banyak dia tidur lah. Jadi gambarkan di sini, bila mana seorang itu di akhirat kelak terjelir lidahnya kerana haus, maka bila mana nak pergi ke perigi untuk minum air, dia halang. Tiba-tiba puasa datang memberikan dia air. Maka puasa yang kita dah buat ini tu, janganlah ada yang merungut. Kita tak ada lah kan. Kita Alhamdulillah semua baik-baik. Alhamdulillah. Kemudian kita boleh melihat orang lain, situasi yang lain. Kita boleh tegur-tegur lah. Kalau dekat Ramadan, dekat bulan Ramadan, kita tak dapat nak kawal lidah kita. Lepas tu kita menunggu Allah. Aku puasa ni, kata tahu tak aku dahaga air. Jangan biarkan lidah kita itu sentiasa mengungkapkan perkara-perkara sebegitu. Semua orang berpuasa, bila kita puasa, kita menahan lapar dan dahaga dan kita jaga lidah kita. Haus itu ialah cubaan dan ujian untuk kita. Supaya kita memahami orang di luar sana itu, mereka ada juga dalam keadaan yang sebagaimana kita. Kita ni, okey ya, puasa daripada pukul 6 lah, kita katakan 6 sampai pukul 7.30. Itu je tempoh kita puasa. Malam kita melantak kau-kau nasi air semua sekali. Bagi orang lain tak ada. Orang yang susah dia tak ada begitu. Dia puasa dia itu memang puasa, tapi bila berbuka pun sekadar menghilangkan sedikit dahaga, dia kemudian berpuasa balik. Sebab tak ada mana nak makan. Tak ada. Kesusahan itu bila datang dalam keadaan yang cukup susah. Maka bila mana Allah uji di kawasan kita tu ada orang susah, sebenarnya dia nak reflect kepada kita juga. Supaya kita sedar bahawa Allah bagi kita rezeki yang lebih, supaya kita bantu-bantulah orang-orang yang susah di sana. Dan kadang kita berpuasa ini, banyak program-program kita kata kita nak bagi sumbangan kepada orang yang susah dan sebagainya, kita bagi. Sebab kita tahu orang yang susah ni, ibu-ibu sekalian, bila mana mereka nak makan, tak ada orang susah sungguh-sungguh. Bila mana Allah uji ketiadaan makanan itu, maka dia akan rasa Allah susahnya, ya Allah, nak makan tak boleh, semua sekali tak boleh. Tak ada apa yang nak disumbangkan, tak ada apa yang nak makan. Memang cukup terasa. Maka di bulan Ramadan ini, berbetulan dengan hadis ini bagi tahu bahawa, iaitu bila mana umatku menjulurkan lidahnya kena haus, maka puasa yang akan datang bagi air. Puasa akan datang hilangkan dahaga. Kerana kita berpuasa atas dunia ni, maka di akhirat kelak, bila mana dia keadaan yang haus, puasalah akan datang membantu kita. Baik. Kemudian, aku melihat seorang umatku mahu mendekati majlis para nabi. Namun apabila mendekatinya, dia terus dihalau oleh malaikat. Tiba-tiba datang mandi janabahnya untuk menarik tangannya ke arah majlis Nabi tersebut dan menundukkan di sana. Ini perkara yang juga penting. Iaitu ketika mana ada program, ada majlis bersama dengan para anbiya ni. Nak pergi tiba-tiba malaikat halang ni. Malaikat halang. Kemudian mandi janabahnya atau mandi wajibnya itu menarik tangannya untuk masuk kembali ke majlis para anbiya. Apa maksud yang sini? Nampak macam dia tidak penting tapi sangat-sangat penting. Kerana hari ini, kita kata mandi janabah lah, mandi wajib dan sebagainya ni, ramai di luar sana tak tahu. Tak faham dan tak tahu. Dan bila mana dia tak tahu, dia solat macam biasa sedangkan dia dalam keadaan berhadas besar. Dan dia tak jaga perkara ini. Dia tak ada jaga.
Hari ni benda ini dah jadi macam orang dah tak ambil endah. Tak ambil endah. Sedangkan ini perkara utama, perkara penting. Kita lihat hari ni berpuasa. Puasa bukanlah main baik puasa tapi solatnya tidak. Mungkin mandi janabahnya tak lengkap. Jadi bagaimana amal ibadah kita tu? Tak lengkap. Maka pentingnya kita untuk pastikan bahawa antaranya bila mana kita melihat majlis bersama para anbiya. Nak pergi tiba-tiba malaikat halang. Kemudian rupa-rupanya kita menjaga diri kita, kebersihan diri kita ni, hadas besar kita ni, kita menjaga yang sebaik mungkin. Dan Alhamdulillah bila mana kita mandi janabah dan semua sekali, maka Allah permudahkan untuk tarik balik kita ni masuk ke majlis para anbiya. Gambarannya adalah pentingnya kita mengajar kepada anak kita ke, cucu kita ke tentang mandi janabah sekiranya mereka tidak mengetahuinya. Walaupun dah tahu pun, bagi tahu je lah. Bagi tahu je lah mandi janabah. Walaupun nampak, mahal segan, bagi tahu tak, ini ilmu. Ini ilmu yang perlu kita kongsikan. Kalau tidak, mereka tidak tahu, sampai ke sudah mereka tidak tahu. Dan akhirnya mereka sesat dan akan menyesatkan yang lain. Itu perkara yang berlaku pada hari ini. Sebab masyarakat hari ini, sekadar mengambil ilmu ala kadar sahaja. Tidak mendalami ilmu tersebut. Kenapa? Kerana sibuk, kerana tak ada masa dan sebagainya. Maka pentingnya untuk kita yang kita mengetahui ini, kita sebar-sebarkanlah kepada mereka yang tidak mengetahui. Okey, baik. Kemudian aku melihat suara umatku kebingungan kerana kegelapan. Namun tiba-tiba datang haji dan umrahnya, lalu membawanya ke tempat yang bercahaya. Ini orangnya haji dan umrah. Atas dunia ini dia dah pergi buat haji. Ataupun mungkin ada ibu bapa yang akan dapat panggilan kan nak menunaikan haji pada tahun ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan mendapat haji mabrur insya-Allah. Dan juga kalau yang belum pernah pergi haji, dah pergi umrah, alhamdulillah Allah telah panggil untuk berdada sampai di tanah haram mengerjakan umrah kan. Mudah-mudahan dapat umrah makbulah. Ya, umrah makbulah. Maka itu antara haji dan umrah yang Nabi beritahu, sekiranya kita ni berada kegelapan, maka haji dan umrah akan memanggil kita, akan menarik kita ke arah nur, iaitu ke arah cahaya. Jadi bila mana Allah bagi peluang kepada kita ni, pergilah tunaikan haji. Kalau tak sampai lagi haji, pergilah tunaikan umrah dahulu. Okay? Paling-paling kurang kita dapat buat umrah, dan paling-paling kurang kita dapat merasai bagaimana yang solat kita di Masjidil Haram. Dan bagaimana kita boleh menziarahi makam baginda Nabi SAW. Jadi bila mana Allah datangkan keadaan begitu, maka pergilah. Janganlah kita rasa duit ni nak pergi travel dululah, nak pergi jalan-jalan dululah, tak apa. Jalan-jalan tu kemudian, pergi ke sana dulu. Tak cukup lagi ilmu ni, macam mana nak pergi umrah ni, tak cukup ilmu lagi ni, pergi belajar. Kan sebelum kita pergi umrah kan ada kursus umrah, bersiri pula kursus umrah tu, minggu ni cerita, pergi kursus umrah tu. Umpama kita ni nak pergi berjalan, ada ilmu ke nak pergi berjalan ni? Kalau kita nak pergi UK nantilah, bukan Ulu Kelang, ni United Kingdom, Ulu Kelang tak aci, Ulu Kedah tak aci. Pergi ke sana tu dengan niat kita nak pergi jalan. Tapi adakah kita dah tahulah keadaan di sana macam mana? Tak tahu juga kan. So kita rujuk juga, kita buka map. Okey, mana restoran halal yang boleh kita pergi? Mana street yang mudah untuk kita lalu? Jadi kita buat ulang kaji. Sama juga kita pergi umrah, kata tak ada ilmu, kena belajar. Belajar dulu, kata faham dulu dan sebagainya. InsyaAllah dipermudahkan. Maka kalau ada niat, insyaAllah boleh tunaikan niat. Walaupun mungkinlah ada kata, nak pergi macam mana dengan mahal, satu. Dengan macam mana dengan travel, macam-macam gaya sekarang ni, hotel. Itulah ujian untuk mendapatkan sesuatu yang baik. Sebab Nabi bagi tahu, umrah, haji dan umrah akan menarik umat baginda Nabi SAW daripada kegelapan ke arah cahaya. Pergilah. Ada peluang pergi, insyaAllah. Niat, pasal niat. Kalau kata, tak cukup lagi duit, pasal niat dulu. InsyaAllah, aku akan pergi ke umrah, pergi ke Mekah satu hari nanti untuk menunaikan umrah. InsyaAllah, jika dia ada rezeki, dipanggil untuk menunaikan haji, akan pergi haji. Pasal niat. Jangan kata, tak tahu bila lagi. Tak tahu bila, maka tak tahu bila. Biar kita pasangkan azam niat tu untuk kita pergi sana. Baik, insyaAllah. Kemudian, aku melihat suara umatku mahu bercakap dengan orang mukmin yang lain, namun tidak dapat bercakap. Maka datang silaturrahim, lalu berkata kepada orang itu, wahai orang mukmin, bercakaplah kamu semua dengannya. Maka orang itu bercakap. Di akhirat kelak ni, tiba-tiba kita bercakap, orang tak nak bercakap kita, macam mana?
Kalau atas dunia ni tiba-tiba lah kita pergi ke satu majlis, nak bercakap orang tu, orang tak nak bercakap begitu. Pergi ke meja makan sana, orang senyap. Sampai orang tengah borak bercakap ni, bercakap punyalah meriah. Bila kita sampai semua senyap. Senyap. Tak berkata apa. Tu yang di sana main telefon, yang ni duduk bercakap dengan sebelah dia. Memang kita macam, dah kenapa orang tak nak bercakap dengan aku? Di akhirat kelak, perkara yang sama hampir berlaku. Dan bila berlaku begitu, maka silaturahim datang. Wahai orang mukmin sekalian, bercakaplah dengan si fulan tu. Maka semua akan bercakap dengan kita. Sebab atas dunia ni kita mengeratkan hubungan silaturahim. Macam hari ni lah kita, macam hari ni. Mungkin saya tidak mengenali kesemualah tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu ayah di depan ni. Mungkinlah ketika mana kita bertemu ke, berselisih ke, mau tegur-tegur lah. Kata, ni kata saya jumpa dalam program kuliah pagi ni. Tegur, tak ada. Itulah hubungan silaturahim. Saya nak mengenali, mungkin saya tak kenal. Puan Jas saya kenal lah. Bos Abrah saya kenal lah. Lain mungkin saya tak kenal sangat. Tapi bila mana Allah pertemukan, bila mana jumpa di mana-mana sekalipun, tiba-tiba beraya, saya selalu ikuti program dalam kuliah duha tu. Ya ke? Saya tak kenal. Alhamdulillah bertemu. Jadi itu antara hubungan silaturahim yang perlu kita kekalkan. Ni kita nak raya tak lama dah. Jadi hubungan silaturahim itu utuhkan betul-betul. Terutamanya bila mana generasi-generasi akan datang. Dia tak kenal dah saudara mara dia. Tak kenal dah sepupu sepapak dah tak kenal. Macam mana nak kenal? Kita tak mengenali. Dan kita tak bawa mereka mengenali. Jadi tak kenal. Dan dengan keadaan begini, maka usaha kita jugalah. Bila musim perayaan ini, bertemulah mata bersama sanak-saudara kita. Okay, sebagaimana kunjung-kunjung kita buat dahulu, supaya kenal mengenali antara satu sama lain. Jangan sampai sepupu tu, anak kita ni dengan sepupu dia tu, duduk dalam satu bilik di asrama. Kita balik kampung, kita satu bilik rupanya tak tahu kita sepupu sepapat. Sebab apa? Sebab tidak mengenali antara satu sama lain. Maka tugas kita untuk kita hubungkan silaturahim bersama mereka. Maka dengan inilah di akhirat kelak, bila mana kita berjumpa dengan orang yang tak nak bertemu kita, maka silaturahim itulah akan menghubungkan di antara kita. Dan sebab antara sebab lain juga iaitu manusia ni akhir zaman, sebagaimana Nabi bagi tahu lah hadis akhir zaman, iaitu ramainya orang yang memutus tali silaturahim. Ramainya orang yang memutuskan tali silaturahim. Sebab apa tali silaturahim putuskan? Mungkin tak ngam dengan jeratan kita, kita pun putuskan tali silaturahim. Itu perkara yang perlu kita elakkan. Perlu kita elakkan. Kita kena hubungkan tali silaturahim, bukan kita putuskan tali silaturahim. Itu yang perlu kita kukuhkan, kita pegang sungguh-sungguh. Baik. Kemudian, yang terakhir iaitu dalam hadis inilah. Aku melihat seorang yang berusaha menghalang percikan api neraka dari tubuhnya. Tiba-tiba datang sedekahnya yang terus menjaga dirinya. Sedangkan sesuatu naungan terdapat di atas kepalanya. Bila mana berada di padang mahsyar, berada di akhirat nanti, tiba-tiba ada percikan api neraka. Dan amazingly, percikan api neraka tersebut dapat dihalang menerusi sedekah kita atas dunia. Allahu Akbar. Sedekah yang kita hulur atas dunia itu, walaupun sedikit nilainya tersebut, akan menghalang kita daripada percikan api neraka. Nak katakan sedekah yang kita hulur tu, tak kira lah sedekah macam mana sekalipun. Ramadan lagi-lagi lah kita mula bersedekah. Kita sedekah di surau, kita ada sedekah subuh lah, sedekah kita nak masuk waktu berbuka lah, kita ada sedekah kepada fakir miskin lah, kita ada sedekah ketika masuk tarawih, masuk tabung lah. Macam-macam sedekah kita bagi. Dan juga sedekah makanan kepada jiran tetangga, buat lebih sikit, buat kuih sikit, sedekah kepada jiran kita, yang hari ini kita dah nampak kurang dah dia punya tradisi tu. Sedekah berkongsi-kongsi makan dah tak ada lah sekarang ni. Dulu kata kita ni agak seronok jugalah. Kita buat kuih tu, kita kongsi dengan jiran A, jiran sebelah kiri. Yang sebelah kiri kongsikan makanan dia, kemudian kita hantar ke sebelah kanan, hantar balik kepada kita. Nampak meriah sungguh. Sekarang tak ada dah. Lama kelamaan, kerana itu dah makin lenyap. Sebab apa lenyap?
Sebab kita dah tak masak sendiri, beli je, cak tunjuk, tunjuk sana, tunjuk sini, beli kan beli kat bazar. Jadi tak ada kata satu keadaan tautan silaturahim yang kita nak buat. Sedangkan jiran tangga itu hanyalah beberapa meter saja dengan rumah kita tu, tapi kita tak bertegur siapa, kita tak bertemu, dan akhirnya sedekah itu tak sampai. Dan sedekah tak sampai. Maka sedekah itu, janganlah kita nampak benda yang besar, aku nak sedekah benda yang besar, tak ada. Ialah sedikit, tapi dia adalah berterusan. Sedekah di surau, sedekah bersama jeratan kita dan sebagainya. Ada orang nampak susah, kita sedekah pada dia. Contohlah kita keluar daripada bank, keluar nak tukar duit raya kan. Tengoklah ada acik tu jual kerepek ke apa. Kita katakan, aku tak makan asal kerepek ni. Tak apalah, belilah sedikit kan. Beli. Bagi sedekah pada dia. Ni nampak adik, dia kata buat apa adik, jual kismis. Kita nampak, untuk apa ni? Untuk sekolah ni, sekian. Kita pun was tak budak ni. Kata entah-entah, tak masuk tabung pun. Kita ada satu sifat curiga. Maka janganlah fikir ke arah itu, bagilah. Niat sedekah hati, ambil sekali, mudah-mudahan Allah rahmati adik. Bagi. Mungkin kita nampak itu remeh, sedangkan Allah telah tulis, malaikat tulis kita punya sedekah tu satu benda yang besar. Dan akhirnya dapat mengelakkan diri kita daripada percikan api neraka. Baik, ibu bapa yang Allah SWT itu daripada hadis yang kedua, hadis yang panjang. Hadis panjang yang mana di situ ada amal ma'ruf nahi munkar, di situ ada akhlak mulia, di situ adanya rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya kita boleh mengalihkan air mata kita sebab kita ini sangat-sangat takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dan kesemua itu adalah merupakan penyelamat kita lah, pembantu kita di akhirat kelak. Baik. Yang ketiga, yang pertama tadi merujuk kepada kita bantu kesusahan hari pertama, bantu kesusahan daripada saudara kita Muslim, Allah akan bantu kita. Kemudian ada beberapa perkara yang banyak dan berarti kepada kita yang dapat meringankan bebanan kita di hari kiamat. Kemudian yang ketiga iaitu kita membebaskan hutang atau kita menangguhkan hutang. Maksudnya di sini daripada hadis riwayat Ibnu Mas'ud menyatakan bahawa tentang seorang lelaki yang tidak mempunyai satu amalan pun. Dia tak ada amalan saja, tak ada amalan apa-apa yang dia buat atas dunia ini, namun dia pernah satu kali membebaskan hutang daripada semua orang yang sedang berada dalam kesukaran hingga Allah membebaskan semua bebanan pada hari kiamat. Dia amalan tak ada, tapi orang banyak berhutang dengan dia. Banyak hutang dia, dan kemudian dia pun bebaskan, tak apalah hutang yang mana hutang aku tu aku lansaikan semualah, aku halalkan semua. Sebab dia bebaskan orang yang berhutang dengan dia, maka Allah membebaskan seluruh bebanannya di hari kiamat. Gambarannya kepada kita pada hari ini, iaitu bila mana orang datang berhutang kita ni hutang sikit-sikit lah. Yang hutang ribu-ribu tak bayar tu kita pun sesat juga. Ni hutang sikit-sikit, contohnya kata minta hutang sikit, minta bantuan sikit, berapa ringgit, minta dalam RM20 boleh tak? Kata tak cukup duit ni, nak beli kat depan, kita bagi. Sebab kita ni kadang-kadang kita ingat tak ingat, tak apalah, yang mana hutang aku tu aku halal lah. Jadi sebab kita ni melepaskan bebanan orang itu, maka Allah akan lepaskan bebanan kita di hari akhirat. Okay? Jadi itu antara perkara yang mudah. Tapi suka jugalah, bukan mudah orang nak bagi hutang semua ni. Dan juga kalau kita lihat, kita solat jenazah kan. Kita solat jenazah, maka lepas solat semua, kita minta waris akan bagi sedikit lah ucapan. Okay, waris boleh bagi ucapan sedikit lah. Maka apa waris kata? Dia kata sekiranya si mati ni ada hutang piutang, mohonlah jumpa dengan saya atau jumpa dengan waris supaya dia tak terlekat apa-apa lah di sana nanti. Jadi itu antara perkara yang kita nak pastikan mayat itu, jenazah itu masuk dalam kubur tanpa ada hutang apa-apa yang tersangkut. Ada hutang apa-apa, mohon rujuk kepada waris dia. Dan kalau kita dapat menyelesaikan, contohlah si mati tu ada hutang kita. Okay, ada hutang kita dalam, tak banyak pun, ada dalam RM1,000. Tapi dah mati dah. Kita nak claim dengan keluarga ni pun, keluarga ni susah dan sebagainya, kita beritahu, kita pun niat lah, tak apalah, hutang si mati tu aku halalkan lah, aku lansaikan lah semua hutang si mati tu, tak adalah, kosong-kosong lah, niat ikhlas. Allah akan memudahkan urusan kita di kubur dan di akhirat kelak. Yang kita tak tahu. Kita pun tak ingat dah. Tiba-tiba, oh lah, rupanya dalam keadaan ini Allah memudahkan urusan kita. Ya, Allah permudahkan urusan kita. Okey, baik. Dalam hadis riwayat Huzaifah
Dinyatakan juga mengenai fadilat seorang peniaga yang suka menjual barangnya dengan murah serta tidak suka menyusahkan dalam jual beli. Ya. Jual beli pun orang tak nak jual kan. Contoh orang berniaga. Kalau ada sikit-sikit itu dihalalkanlah. Tak ada rigid sangat kan. Dan kita mengurangkan timbangan. Dan kita mengurangkan timbangan. Okay. Yang biasa-biasa itu alhamdulillah tak ada masalah. Okay. Baik. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, kita akan rujuk satu hadis yang terakhir untuk pagi ini, iaitu Nabi bagi tahu terdapat 7 golongan yang akan mendapat perlindungan di akhirat kelak. Ini apanya sikit. 7 dikatakan perkara, kategori yang akan mendapat perlindungan di akhirat kelak. Okay? Baik. Iaitu hadis daripada Abu Hurairah. Para imam ilmu hadis meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yang hadis yang kita selalu dengar juga lah ni. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Imamul adil. Wa syabun nash'a fi ibadati rabbih. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqatun fil masajid. Wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Wa rajulun da'athu imra'atun zatu mansabin wa jamali. Wa qala inni akhafu Allah. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Maksudnya terdapat 7 kumpulan manusia yang mendapat perlindungan Allah pada hari kiamat. Yang tidak ada perlindungan pada hari lain kecuali daripada Allah. Iaitu pemimpin yang adil. Ya, pemimpin adil, kemudian pemuda yang suka beribadah, orang yang hati terikat dengan masjid, 2 orang yang saling mencintai, berkumpul dan berpisah kerana Allah, lelaki yang digoda oleh wanita terhormat dan kaya, lalu yang menjawab, aku takut kepada Allah. Orang yang bersedekah secara diam-diam sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan tangan kanannya, dan orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu kedua matanya berlinangan air mata. Pertama sekali Nabi bagi tahu kepada kita iaitu pemimpin yang adil. Dia akan dilindungi di akhirat kelak. Pemimpin yang adil. Apa maksud pemimpin yang adil ni? Iaitu mereka yang ada dalam mentadbir sesuatu perkara. Tak kira kita ni pemimpin kat surau ke, pemimpin kat taman ke, pemimpin kat pejabat kita ke, atas sekali pemimpin kepada Perdana Menteri apa ke. Yang penting adilun. Dia adil. Yang adil. Ataupun dalam keluarga kita lah, kita di pemimpin keluarga kita, kita kena adil kepada anak sulung, anak tengah, anak bongsu, anak sekian-sekian. Yang penting adil. Sama ratakan. Kita tidak, anak sulung kita bagi lebih, anak kedua ni ala kadai lah. Apa yang lu pakai, kau pakai lah. Benda jangan rigid sangat. Itu tak adil. Ya? Kita kena adil dalam semua perkara. Kemudian, pemuda yang suka beribadah. Pemuda yang suka beribadah. Gambarannya iaitu bagaimana pemuda suka beribadah ini, iaitu bila mana kita ni buat satu perkara, kita rasa seronok. Seronok tu. Kenapa digambarkan pemuda ni? Sebab contoh beginilah. Ketika mana zaman remaja, seorang ni dia nak buat satu perkara tu, dia terhalang. Duit tak ada, tapi nak buat. Terhalang pemuda lah, nak buat sedekah, duit tak ada. Nak beribadah banyak pun, duit tak ada. Okay, tak apa. Bila masuk zaman dah berkejaya, jadi dewasa, duit ada, tapi sibuk. Duit ada, tapi sibuk nak buat ibadah tak sempat kerana sibuk dan sebagainya. Duit ada, tapi nak pergi solat masjid semua tak sibuk. Zaman dah berusia, masa ada, duit ada, tapi tenaga dah tak ada. Kita dah penat, tak larat. Digambarkan di sini iaitu pemuda yang suka beribadah. Zaman Allah bagi kepada kita tenaga, maka beribadahlah. Sesungguh-sungguhnya. Jadi kan saya tengok ada yang nak pergi buat solat tasbih. Silakan, tak ada masalah. Kerana kemampuan kita pada hari ini, silakan buat. Kerana kita tak tahu esok hari kita mampu ataupun tidak. Kuat tak kuat pada esok hari kita tak tahu. Jadi ketika mana kita mampu ni, silakan. Baik. Kemudian orang yang hatinya terikat dengan masjid. Orang yang hatinya terikat dengan masjid. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang hatinya semua terikat dengan masjid. Rasa nak pergi masjid. Ni kita dah masuk kepada sebelum Ramadan ni. Makin lama makin kurang dah orang tarawih ni.
Mungkin ramai dekat pasar raya lah kot. Wallahu a'lam lah. Tapi nak gambarkan makin lama mungkin tak ada orang. Saya ingat surau saya tu, hari pertama Ramadan, penuh sampai melimpah sampai keluar. Surau tu surau Jumaat, surau besar. Melimpah sampai luar. Yang muslimah bising kata tak muat. Kena usahakan, AJK kena usahakan pasal kemah luar ni ramai sangat. Kami pun berdebol. Sudah macam mana buat ni. Lelaki dah penuh, dah limpah sampai tangga, sampai keluar lah. Semayang pun dekat tangga. Yang wanita ni, muslimah ni penuh sampai keluar. Kami dah risau macam mana buat kita ni, dah extend rapat ni. Tapi, jumpa imam-imam kata, tak apa. Ini seminggu pertama je, 2 hari pertama je ni ramai macam ni. Tak ada orang. Sebab itu nature manusia ni. Yang betul-betul ikat yang kita akan tengok. Yang ada hari ni. Rupanya betul. Lepas 3 hari, dah tak ada dah. Tak perlu dah sekemah. Dan ngam-ngam saja. Ruangan tu muat saja. Dah kata dah habis separuh malam, separuh Ramadan ni, tengok. Kosong belakang tu. Yang ruangan extend untuk Jumaat tu dah tak ada dah. Dalam ruangan penuh, dalam sajalah. Nak katakan, tak perlulah berasak-rasak. Kerana yang Allah bagi orang yang mendekati Masjid Surau ni, hanya orang betul-betul ikhlas saja. Orang sentiasa sebelum Ramadan pun dekati hati dengan masjid dan surau, maka hari-hari lain pun sama. Allah akan dekatkan hati di masjid dan surau. Kemudian, 2 orang yang saling mencintai, berkumpul dan berpisah kerana Allah. Nah, 2 orang yang mana bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sayangnya kerana Allah. Maka itu perkara yang Allah telah takdirkan kepada mereka. Bertemu, berpisah kerana Allah. Maka indahnya hidup ini, bila mana kita buat apa-apa sekali pun kerana Allah. Bertemu kita kerana Allah, berpisah kerana Allah, maka Allah akan jaga kita. Beri pelindung kepada kita. Kemudian, lelaki yang digoda oleh wanita terhormat dan kaya, lalu dia menjawab, aku tak dan takut kepada Allah. Tiba-tiba ada seorang wanita yang kaya. Maaflah kepada wanita kat sini kan, bukan nak meletakkan wanita, tapi hadis ini bagi tahu. Datangnya wanita yang kaya menggoda lelaki ni. Boleh tak teman saya untuk boleh belah, saya bagilah apa-apa yang cik nak dan sebagainya. Teman je. Tapi dia bagi tahu bahawa tidak, aku takut kepada Allah. Aku tak mahu buat perkara-perkara begitu. Kata bukan buat apa-apa pun, teman je. Naik kereta sampai pasar raya tu lah teman saya takut ada orang yang jahat dan sebagainya. Takut pada Allah. Kalau puan, pergilah. Takut pada Allah. InsyaAllah Allah akan jaga. Maka bila asbab dia tidak tergoda dengan perempuan tersebut, maka Allah akan beri perlindungan kepadanya. Kemudian, orang yang bersedekah secara diam-diam, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diberikan oleh tangan kanan. Sedekah kita ni biarlah duduk diam-diam, tak payah nak ilmu kepada orang. Sedekah tak banyak pun. Contohlah kita ni sedekah kan. Nak bagi tahu orang keluar ni daripada poket ni. Dia orang lelaki lah kot. Orang perempuan Allah Alam lah. Kan? Dia daripada beg dia keluar macam tu lah. Orang lelaki lah keluar dari poket ni. Keluar ni dah nampak ni duduk lipat orang pula. Lipat. Tamu. Nampak. Nak bagi tahu orang kita sedekah. Tak perlulah macam tu. Dan lipat siap-siap. Kita tahu kita niat nak sedekah ni tak payahlah buka beg duit ni. Buka depan orang tu. Buka 50, 60. Orang ambil 10 letak. Ambil 50, tak balik. Tak 10 je. Tak payah macam tu. Nampak sangat. Biarlah kita dah kata kita niat nak sedekah. Siapkan poket. Dah lipat-lipat. Ambil tampung nampak. Letak dalam tampung tu. Biar tak nampak. Tak nampak. Wanita pun samalah. Muslimah pun sama jugalah. Nak sedekah. Kita dah tahu nak sedekah kat mana. Letakkan duit itu yang mudah untuk kita ambil. Letak kat depan, contoh kita buat handbag ke apa ke kan, ataupun letak celah kat telefon ke apa ke, ambil terus lipatan tu, letak tambung terus tanpa kita merasa nak tunjuk kepada orang lain. Tak perlu. Okay, tak perlu kita letak berapa. Ataupun kita ni tak banyak lah kita nak sedekahkan, shilling je ada. Shilling pun tak apalah, biarlah orang sedekah tengok, apa letak shilling. Yalah, sedekah kita ikhlas. Shilling kita letakkan 50 sen letak RM1, dia letak RM1 sama juga, letak RM1 je. Kita letak 50 sen 2 keping punya ketang-ketang dalam tabung tu. Tapi nilai sama, bukan kita nak menunjuk kepada orang, tapi ikhlas kita bersedekah. Dan terakhir iaitu orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu kedua matanya berlinangan air mata. Kita berzikir kepada Allah secara diam-diam, senyap-senyap. Itu saya kata tadi, macam kita keadaan yang tempoh paling mudah untuk kita bertenang, iaitu ketika mana kita bangun sahur. Ibu-ibu tengah bangun buat minum sahur berzikir, maka itu kita seorang-seorang linang air mata kita. Sebab terkenakan banyak dosa, ya Allah, banyak dosa, ya Allah, sebagainya. Okey.
Satu perkara tambahan. Kadang-kadang Allah ni nak kejutkan kita bangun ni bukan mudah. Kita bangun. Bangun sahur tu sebab kita bangun sahur lah. Tapi kadang-kadang Allah takdirkan kita ni bangun tengah malam untuk kencing. Bangun tengah malam untuk kita kencing. Zaman muda tak ada pun. Zaman muda ni kalau kita tengok anak-anak kita tidur, ya Allah, tidur dia daripada pukul 10 malam. Elok je bangun. Pukul 6 pagi tak ada nak bangun kencing dan sebagainya. Sambung tidur balik sampai pukul 10, 11 pagi. Okey. Tak ada kita anak kecil. Kita ni yang tidur dah pukul 10, pukul 1 bangun kencing lah. Tidur balik pukul 3 kencing lagi. Kencing tengah malam tak apa. Yang kita kencing orang, sudahlah kan. Maksud kali kita ni Allah telah takdirkan kita dah umur meningkat lanjut. Maaflah saya beritahu kan perkara ini perkara yang berlaku pada kita. Kerap sangat kencing. Kencing lepas kencing, kencing lepas kencing. Kerana sebenar-benarnya Allah nak kejutkan kita bangkit pada waktu malam. Sebab dengan keadaan kita kencing. Bangkit waktu malam, ialah kencing. Sebelum kita tidur itu, paling-paling kurang istighfar pada Allah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah banyak dosa. Tidur balik. Banyak kali kita bangkit untuk kencing itu. Banyak kali itulah kita istighfar pada Allah. Banyak dosa. Ya Allah. Ya Allah. Menali air mata kita. Sebab kita rasa Allah banyaknya dosa aku. Zaman dulu Allah. Ampunkanlah dosa-dosa aku. Sebab kita sedikit saja dengan kita mengalirkan air mata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima rezeki kita tersebut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan kita bersama orang yang soleh. Jadi itulah 4 perkara daripada hadis berkaitan dengan perkara yang dapat memberikan kita di akhirat kelak. Hadis pertama tadi berkaitan dengan kesedihan orang lain kita dapat bantu. Kemudian hadis yang kedua yang panjang lebar berkaitan keadaan yang mana Nabi beritahu dapat memberikan kita di akhirat kelak. Kemudian membebaskan hutang. Dan yang keempat merujuk kepada 7 kategori manusia yang dapat perlindungan secara khususnya di akhirat kelak. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita dan meletakkan kita ini iaitu sampailah kepada keadaan yang sebaik-baiknya insya-Allah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz. Ustaz, kita nak buka soalan ke? Boleh kalau ada soalan, boleh silakan. Boleh. Ada soalan tak? Ada yang nak bertanyakan soalan? Kita buka ruangan soalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Okey, soalan yang pertama, dari segi menghormati antara yang muda dan yang berusia. Okey, kita tahu yang muda kena menghormati yang berumur. So, jikalau yang berumur tu melakukan kesilapan, yang muda tak patut nak tegur. Tapi ada tak cara hikmah untuk menegur seseorang yang lebih tua daripada kita? Seperti ibu bapa kita ataupun rakan-rakan kita. Soalan yang kedua, soal berkaitan dengan tarawih. Pada mulanya betul kata Ustaz, seminggu yang pertama memang full. Di tempat saya pun macam gitu. Apabila masuk je Ramadan yang ke-16, 17, dah mula tinggal 1 baris, 2 baris je. So macam mana kita nak kekal istiqamah, nak kekalkan kita punya amalan ibadat ni supaya dapat diteruskan untuk kekal di masjid selepas bulan Ramadan pula. Macam mana tu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Tuan. Baik, soalan pertama tu berkaitan dengan nak menegur kan. Kita nak tegur orang ni, kalau yang tua nak tegur yang muda senang sangat kan. Okey, jangan buat macam ni. Kita pun aku baik. Tapi kalau kita ni, salah tu. Contohlah kita tengah tadarus Quran. Nak tegur orang ni, dia ni baca macam bertarannum semua tapi salah. Tajwid salah. Tegur macam mana ni? Tegur kan nanti kan dia kata, pandai pula engkau ni, aku dah lama baca Quran, tegur aku buat apa? Jadi caranya lah. Cara ni kami buat praktik dekat surau saya lah. Dia tegur budak sudah tu. Sebab tu kami punya tim tadarus ni kami campur-campur. Ada warga tua, ada yang remaja, ada kanak-kanak. Kanak-kanak tu dah lancar dalam baca Quran tu. Sebab tujuannya adalah untuk menegur yang berusia ni. Bacaannya memang kita tahu bahawa dia baca sedap tapi salah. Panjang pendek tak ke mana ikut dan. Jadi bila sampai time dekat anak tu, dia tegur dia. Kata dik, itu panjang 6 harakat. Ya panjang tu. Macam Akik tu baca tadi kan. Dia 6 harakat baca tu. Tegur begitu. Mula-mula tu kita macam, okey tak ke, rasa tak apa. Itu cara kita nak tegur. Dan akhirnya dah sampai pertengahan ni, dia betulkan bacaan tu. Secara automatik. Saya rasa, bagus juga teknik macam ni.
Sebab kita cuba tegur dulu pada tahun sebelum, kita tegur direct. Kita maaf abang, kata itu panjang sikit tu. Dia macam okey, baca panjang, bagus. 2-3 kali tegur, esok tak datang lah. Jadi kita sebenarnya nak tegur dia tu untuk kebaikan dia lah. Ini dia sudah konteks kita baca Quran lah. Jadi salah satu caranya untuk kita tegur orang yang dewasa pada kita ni, kita tegur kepada yang kecil atau kepada mereka yang tak ambil hati sangat lah. Kita tegur yang bawah. Sama jugalah contoh buat makan dan sebagainya. Saya ingat dulu ada satu kisah makan di Kenduri. Dia dah berusia dah, dah pencen dah. Dia makan makan ini tidak sopan lah, berselerak, tumpah dan sebagainya. Kita nak tegur macam mana, dah 4-5 kali dah tengok acik ni makan, orang jemaah surah lah, kata makan berselerak, macam mana tegur. Kebetulan pula kita bawa anak kita makan sekali. Anak kita makan tak ada tumpah sangat, tapi nampak nak tumpah. Kata, abang makan tu nasi tu ni tarik ke tepi tu, nanti tumpah berselerak tu. Dia duduk depan kita. Kita tegur lagi, ban ayam tu jangan macam tu, kata nanti tumpah ke sana, elok-elok. Jadi kita tegur sikit-sikit, apa macam berubah sikit dia tu. Dia tengok kadang kita, dia tolong sapu nasi dia. Itu teknik yang insya-Allah lah yang kita boleh praktikal lah, insya-Allah. Yang kedua tadi berkaitan dengan ialah jemaah surau kan, jemaah surau masjid, lama kelamaan makin lama kita tak ada. Itu sebenarnya kita boleh katakan kita promosilah kepada jemaah kita tentang kebaikan, kelebihan, solat tarawih dan sebagainya, solat malam dan sebagainya, yang mana mungkinlah boleh muka hati dia lah untuk datang. Kerana yang datang tu, yang stay sekarang ni, yang istiqomah daripada 9 bulan sebelum ni lah. 9 bulan memang dia kaki masjid esok, memang dia tak akan berganjak lah, dia akan stay sampai habis. Tapi yang baru-baru nak mendekati ni, awal-awal rasa semangat nak solat, lama-lama lenguhnya lama juga ustaz ni solat tarawih ni, bila nak habis ni baca panjang pula ni. Itu benda yang biasa berlaku. Dan juga kalau di surau saya praktikkan, kalau boleh bagi tahu imam ni, kita cuba ringkaskan bacaan tu, jangan terlalu panjang sangat. Awal-awal tu kita dah kata baca panjang sikit, nak hujung-hujung ni kita cuma ringan-ringankan sikit bacaan tu, jangan panjang sangat. Maksudnya kita punya level bacaan tu kalau boleh jangan terlampau mendayu sangat. Cuba pantahkan sikit, dia punya tone tu pantahkan sikit, bacaan berlagu dan pantahkan sikit. Kita meraihkan orang-orang yang dah bosan kat belakang tu. Itulah ayat dia bosan lah. Sebab mereka ni memang makin lama makin tak ada. Dan juga kami bukan nak pancing, tapi cuba nak promosi dengan moreh yang pelbagai sikit. Kalau awal-awal dulu moreh biasa-biasa, behun, karipak. Ujung-ujung ni kita bagi yang kau-kau sikit. Bagi sate, bagi McD dan sebagainya. Nak tarik orang supaya lekat. Alhamdulillah lekat lagi sekarang ni lah, walaupun taklah kata ramai sebagaimana minggu-minggu pertama tu, tapi masih ramai lagi. Kita nak tarik orang tu supaya kekal berada tu. Sebab kita memanglah kita dah stay kat semayang tu. Cuba orang lain ni dia macam balik pandai naik malam ni. Apa menarik tak menarik sangat lah. Tak payah lah. Macam semalam, 12 semalam tu saya kata nak tarik ni. Saya panggil penceramah popular sikit. Panggil Datuk Zahar, kata Datuk bagi sikit lah popular sikit supaya diorang ni istiqomah sikit, cepat sikit lah. Jadi bila mana dapat momentum gitu, kekal lah mereka itu di surau dan masjid kita, insyaAllah. Wallahualam. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Syukran jazilan kasiran Al-Fadhil Ustaz dan juga tuan yang bertanya. Semoga terjawab segala persoalan. Terima kasih juga kepada seluruh jemaah yang mengikuti kuliah kita pada hari ini. Semoga beroleh manfaat. Semoga kita semua dapat mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz hari ini, insyaAllah. Baik, untuk itu saya mewakili admin Kelab Sahabat Pencinta Al-Quran. Mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, terlanjur bicara, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya serahkan kembali majlis kepada Al-Fadhil Ustaz untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Silakan Ustaz. Terima kasih. InsyaAllah terima kasih semua yang hadir pada pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat daripada perkongsian pada pagi ini. Dan kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum.